أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia dan bekalkan kepada kita. Malam penuh barakah ini dapat kita dipertemukan dalam dewan ini untuk sama-sama kita mempelajari kalam Allah. Mudah-mudahan termasuklah kita di kalangan sebaik-baik manusia, semacam yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Insya-Allah sebelum kita bacakan Al-Quranul Karim kita pada muka surat 64, kita akan menyambung ilmu tajwid terlebih dahulu untuk kita memantapkan bacaan Al-Quran. Kerana bacaan Al-Quran yang terbaik adalah bacaan yang disertakan dengan tajwidnya. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda lagi, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kamu. Maksudnya bukan membaca secara mendayu-dayu ataupun dengan penuh kesedapan semata-mata, akan tetapi yang lebih utamanya bacalah ia dengan tajwid. Tahu tempat mana berhenti, tahu dekat mana nak sambung semula. Itu adalah bacaan yang terbaik. InsyaAllah pada malam ini pelajaran tajwid kita sampai pada muka surat 32. Dalam sebahagian buku muka surat 33, yang mana hukum besar ataupun tajuk besarnya adalah hukum nun mati ataupun nun sukun dan juga tanwin. Baik, semua dah jumpa dah muka surat masing-masing? Baik. Pengenalan nun sukun dan juga tanwin. Nun sukun adalah huruf nun yang bertanda sukun di atasnya. Dia kekal sama ada dari segi bacaan dan juga tulisan. Demikian juga ia tetap wujud pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Ia terdapat pada pertengahan atau hujung isim ataupun kata nama, fi'il, kata kerja dan juga harf, huruf. Ataupun dekat sini dikata kepada kita kata penyerta. Contohnya, waman amana, sebut. Jadi atas nun tadi kita nampak ada tanda sukun dan dia bertemu dengan huruf hamzah. Yang keduanya, anhaakum anhu. Inhum illa kal an'ami. Baik, jadi pada tiga-tiga contoh kesemuanya jelas. Kalau kita perhatikan, man itu adalah kata nama. Anhaakum, kata kerja, dia telah melarang kalian. In, dia adalah huruf. Jadi nak cerita kepada kita, nun bertanda sukun ni dalam tiga-tiga keadaan dia boleh hidup. Kata nama, kata kerja dan juga huruf. Baik, sekarang kita kenal siapa pula tanwin. Tanwin adalah huruf nun tambahan yang bertanda sukun. Hanya terdapat di akhir kata nama am yang bertanwin sahaja. Ia wujud dari segi bacaan, tapi dia tak wujud dari segi tulisan. Dan pada ketika berhenti bacaan padanya, tandanya adalah baris 2 di atas, macam kita dapat tengok dalam contoh kita. Baris 2 di bawah dan juga baris 2 di hadapan. Kita sebut sama-sama. Wasi'an hakiman. Jadi kita dapat tengok atas an, atas ain ada tanda tanwin dan juga atas mim ada juga tanda tanwin. Cumanya kalau kita nak berhenti hakiman tadi, kita kena waqafkan dia dalam keadaan tanpa bunyi nun. Wasi'an hakima. Sebut. Wasi'an hakima. Bi ghulamin alimin. Kalau nak waqaf macam mana? Bi ghulamin alim. Ghaniyun hamidun. Ghaniyun hamid. Jadi dinampakkan kepada kita contoh-contoh untuk nun mati dan juga
tanwin. Saya rasa dalam dewan ni semua orang kenal dah lah. Siapa nun mati dan juga siapa tanwin. Baik, isunya adalah apabila huruf nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Sebahagian kata 29. Kenapa ada perbezaan? Sebab sebahagian tidak memasukkan alif dalam huruf hijaiyah. Baik, isunya adalah bila nun mati dan juga tanwin bertemu dengan 28 ataupun 29 huruf ini. Iaitu dia adalah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf tanpa huruf alif kerana dia tidak menerima baris dalam Al-Quran. Maka dia mempunyai 4 hukum bacaan. So ingat baik-baik sayang. Nun mati, tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah akan keluar 4 hukum. Yang pertama adalah al-izhar. Sebut. Yang kedua al-idgham, al-iqlab, al-ikhfa. Baik. So, daripada nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, terbitlah 4 hukum besar ni. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Hari ini kita masuk kepada hukum bacaan yang pertama, iaitu al-izhar. Baik. Al-izhar menurut bahasa adalah menyatakan sesuatu, menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Menurut istilah ilmu tajwid pula, dia adalah melafazkan setiap huruf bertanda sukun dan makhrajnya tanpa dengung pada pertemuannya dengan huruf izhar. Maksudnya, setiap kali nun mati dan juga tanwin bertemu dengan huruf izhar, bunyinya mesti jelas. Bunyi dia mesti terang. Itu yang disampaikan melalui penulisan ini. Taib. Jadi kita tengok, huruf izhar ada berapa? Ada 6. Nak kena simpan dalam kepala baik-baik supaya kita tidak confuse. Satunya, kita dah pernah sebut banyak kali dah. Tajwid dengan matematik adik-beradik kembar. Nak tak nak, kena hafal formula. Nak tak nak, kena hafal dia punya rumusan-rumusan supaya kita tidak blur dan tidak tahu dan tidak tergapai-gapai saat membacanya. Sekarang kita kenal. Huruf izhar ada 6. Yang pertama, hamzah. Sebut. Ha, ain, ha, ghain, kha. Cara nak kenal dia mudah sangat. Nak ingat baik-baik huruf 6 ni, kena ingat huruf halqiyah. Apa dia halqiyah? Halkum ataupun tekak. Sebab sepanjang batang tekak kita ni akan keluar berapa huruf? 6 huruf. Inilah huruf-hurufnya. Kalau atas sekali keluar huruf ghain. Sebut. Kha. Dah 2 dah. Ghain, kha. Sebut. Yang kedua, yang ke tengah-tengah akan keluar lagi 2 huruf. Ain, ha. Bawah sekali keluar hamzah, ha. Jadi huruf izhar, ingatlah batang tekak. Akan keluar 6 huruf. Apa yang atas sekali, Abu Talha? Atas sekali. Ghain dengan kha. Tengah-tengah Abang Zul. Ha dan juga ain. Bawah sekali apa dia, Hasri? Hamzah dan juga ha. Simpul. Baik, ramai-ramai. Bawah sekali keluar 2 huruf. Huruf apa? Hamzah dan juga ha. Tengah-tengah ha dan juga ain. Atas sekali kha dan juga ghain ataupun ghain dan juga kha. Baik. Kena ingat. So 6 huruf ni saat nun mati dan tanwin bertemu dengan depa ni, maka bunyinya mesti jelas dan terang. Dan itu antara formula dia lah, nak ingat huruf-huruf izhar. Kalau orang tanya huruf izhar ada berapa, kita ingat tekak kita je. Ada 6 huruf. Yang atas keluar kha, ghain, ha, ain, hamzah, ha. Untuk mudah diingati ke-6 huruf izhar ini, maka ia dihimpunkan dalam sepotong bait syair Arab yang mengandungi 6 kalimah, di mana awal huruf setiap kalimahnya terdiri daripada huruf izhar. Akhi haka ilman hazahu ghaira khasir. Yang ni untuk orang Arab adalah formula untuk depa lah. Tapi untuk kita orang Melayu, saya rasa yang paling mudah kita ingat tekak kita je lah kot. Tak payah ingat bait-bait syair lah. Ia juga terhimpun dalam rangkai kata akhhin kha'ahu. So ini antara cara-cara untuk orang Arab
kenal dan juga hafal awal-awal huruf daripada huruf-huruf izhar. Cuba baca sekali, ramai-ramai nak dengar. Akhi haka ilman hazahu ghaira khasirin. No, cuba baca daripada akhi 1 2 3. Hazahu ghaira khasir. No, so dia punya cara baca macam itulah. Macam mana? Saudaraku yang dikurniakan dengan keilmuan, dengan memilikinya, takkan engkau berada dalam keadaan rugi. Cantik ayat dia, Masya Allah. Tapi gitulah syair ni, kalau faham senanglah. Tapi kalau setakat apai tak faham, kadang-kadang kita blur lah. Baik, contoh-contoh izhar nun sukun dan juga tanwin. Jom kita masuk. Kita tengok pada nun sukun terlebih dahulu, dia terkadang duduk dalam satu kalimah, terkadang dalam dua kalimah. Sebut sama-sama. Yan auna min istabraq. Tengok pula tanwin. Bisalamin aminin. Baik, huruf hamzah ni kita selalu sebut, walaupun dia duduk dekat tengah, kita cara nak sebut dia, kita kena kawal suara kita. Dia tak bunyi a, dia bunyi a. Lembut. Bisalamin aminin. Baik, jadi nun mati dan tanwin bertemu huruf hamzah. Jelaslah bunyi nun, dan yang dimaksudkan dengan tak jelas kalau bunyi dia macam ni. Bisalamin aminin. Itu tak jelas. Walaupun lidah kita langgar di langit, tapi disebabkan ada itu dah dipanggil dengung. Jadi kena one step saja. Izhar mesti one step. Bisalamin aminin. Sebut. Bisalamin aminin. Yan auna min istabraq. So kalau kita baca min istabraq, salah. Walaupun kadang-kadang bunyi dia macam sedap, tapi tetap salah. Huruf yang kedua, huruf ha. Yanhauna anhadana asihrun hadha. Baik, sekarang kita ingat baik-baik, antara formula lainnya adalah tanwin ni, kalau dia dhammatain. Dhammatain ni dhammah lah. Bila tain ada dua dhammah. Untuk izhar nombornya adalah 69. Tengok dekat atas surah tu. Asihrun hadha. So atas surah tu 69 ke 99? 69. So bila kita baca Quran, nampak tanwin nombor 69 kena jelas, terang. Itu antara kaedahnya lah. Dan kalau kita perasan tengok dekat atas tu, bisalamin, bawah min tu, tanwin dia tu lukisannya sama. Lukisan dia sama. Jadi kalau kita baca Quran tak tahu ni hukum dia apa So bila tengok tanwin tu sama lukisan dia, dia kena jelas. Baik, tengok huruf ain pula. An'amta. An'amta. An ibadatih. Syakiran alima. Tengok atas ron, sama tak lukisan dia? Sama. Jadi kena jelas. Tanhituna faman hajjaka. Hajjaka itu mat dia apa? Apa nama hukum dia? Sabarlah ustaz, tak sampai lagi nak tanya-tanya pula kan. Sekadar makluman. Hajjaka dia adalah mat lazim kalimi muthaqqal, tak ada diskaun. Kena berapa harakat? 6 harakat. Jadi tak boleh baca 4 atau 5, tak boleh baca 2 juga. 6 harakat tu maksud dia apa sayang? Tak, mat panjang, harakat gerak. Dah tak? Harakat maksud dia gerak. Gerak. So apa yang nak digerakkan? Jari. Faman hajjaka. Cukup 6? Cukuplah. Kalau tak cukup, hajjaka, salah dah. Hajjaka tak cukup juga. Dia mahu kena 6. Samalah macam dengung yang lain. Bila kita kata dengunglah dengan 2 harakat, 2 gerakan jari. Inna
inna, itu lebih baik. Sambung huruf ghain pula. Oh, sorry. Yang terakhir. Ghaniyun halimun. Atas ya tu 99 ke 69? Halimun? Kan? Atas mun tu 99. So pastilah lepas mim tu akan ada huruf selain daripada 6 huruf yang kena jelas tu. Apa ayat dia? Kalau dalam Quran, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, tu ayat lain. Ghaniyun halim. Tak ingat ayat mana. Baik, sambung pada huruf ghain. Fasayunghiduna. Fasayunghiduna min ghairi su'in afuwan ghafura. Nah, tengok tu atas waw, atas ra, dua-dua lukisan dia sama. Baik, ayat huruf terakhir. Wal munkhaniqah wa in khiftum yawma idzin khashi'ah. Baik. Ada siapa tak faham? Jelas kot noh. Dan satu lagi antara formula paling utama, atas nun tu mesti ada tanda sukun. Bila kita baca je Quran ni, atas nun ada tanda sukun, hukum dia mesti izhar. Boleh. Dan tanwin pula antara formula dia, lukisan dia sama. Kalau sampai dhammatain 99 ke 69? 69. Bila 69 kena bacalah dengan jelas. Alhamdulillah. So kena ingatlah huruf izhar ada berapa? Atas sekali keluar huruf ghain dengan kha, tengah-tengah keluar ain dan juga ha pedah. Bawah sekali keluar hamzah dan juga ha simpul. Jadi huruf izhar itulah dia. Insya-Allah perjumpaan akan datang kita akan sambung pada perbahasan pada muka surat 33 dan 34 pula insya-Allah. Tu cara orang dulu-dulu. So betul je, yang penting ingat huruf-hurufnya. Baik, jom kita buka Al-Quran Al-Karim. Kita dah sampai pada muka surat 64. Ayat ke 113 112. Duribat alaihimuz zillah. Betul? Baik, kita tak panjang masa ni. Terus kepada muka surat 64 ayat yang ke 112. Bacalah Al-Quran ini dengan hati, jangan bacakan ia dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Okey, mata nak kena laju, mulut nak seiring dengan pandangan. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق
Lambat sikit. Haqqa. Oh, dia tak keluar macam biasa. Haqqa. Lewat sikit. Haqqa. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Baik, setiap orang baca satu ayat ni, panjang sikit tapi tak apa. Ramai-ramai baca 1, 1, 2 ni, 1, 2, 3. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ijaz. Barakallahu fiikum. Baik, ramai-ramai baca ayat yang sama juga. 1, 2, 3. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. 2 harakat. Waba وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Saya baca seorang dan kita akan tadabbur sebelum kita berhenti. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طيب, hadirin hadirat rahimakumullah, ayat 112 ni kalau kita baca, dia adalah khusus untuk siapa? Untuk ahlul kitab dan juga musyrikin, iaitu Yahudi dan Nasrani berserta dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Apa keadaan hidup mereka ni? Kata Allah Ta'ala, duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu. Mereka ni duduklah kat mana hala sekalipun, ditimpakan ke atas mereka. Duribat, ditimpakan ke atas mereka. Az-zillah, kehinaan. Aina ma suqifu, duduk barat, timur, utara, selatan, kehinaan buat mereka. Sebab tu ayat atas sekali Allah Ta'ala utamakan kita. Tuhan kata, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni akan menjadi umat yang terbaik saat kamu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syarat utama dia, kamu ajak orang kepada kebaikan, kamu larang orang buat kejahatan. Dalam masa yang sama, kamu kena beriman dengan Allah Ta'ala. Baru dapat title khaira ummah, sebaik-baik manusia. So hari ni, kalau setakat klaim beriman tapi tak ajak orang buat kebenaran, kebaikan, dan tak cegah orang buat kemungkaran, belum lagi kita dapat title
khaira ummah, sebaik-baik manusia. Habis tu ustaz, saya tak baik lagi lah. Kita kena berazam nak jadi baik. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat lain Tuhan kata wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan cinta kepada orang-orang baik. Menunjukkan bukan Tuhan nak bagi tu Tuhan sayang je. Dalam masa sama kamu kena jadi orang baik lah. Ajak orang jadi orang baik. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak semua ahlul kitab ni senantiasa hina. Sebab tu Tuhan kata illa, kecuali bihablim minallah, orang yang menyambung tali hubungannya dengan Allah Ta'ala. Agamanya berdasarkan Taurat, Injil yang sebenar-benarnya, bukan ikut hawa nafsu. Wahablim minan nas, dan dia jaga perjanjian dia dengan manusia. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ni kita katakan dia khusus untuk ahlul kitab, tapi dia umum untuk kita. Hari ni terlalu ramai orang jaga hubungan dengan Allah, tapi dengan manusia dia buang jauh-jauh. Begitu baik dia dengan Allah Ta'ala, solat tak pernah tinggal. Dengan mak ayah telefon tanya khabar pun dah lama tak call. Dengan orang luar bukan main dermawan, tapi dengan isteri dan anak-anak kedekut piang. Kedekut sungguh. Subhanallah. Saya baru bertemu dengan sosok yang saya kagumi sebenarnya. Kemana-mana dia pergi, kedermawanannya nyata. Si dia belanja, kita kena belanja, dia tu belanja. Sampailah satu waktu isterinya mengeluh. Dia berkata, Ustaz, kami ni kadang-kadang makan hati. Oh, subhanallah. Saya kata, kenapa? Anak-anak nak beli itu, anak-anak nak beli ini. Kadang-kadang ditengkingnya, anak mahal. Kenapa nak beli ni? Selalu-selalu makan ni, kenapa? Subhanallah. Sampai anak tadi pun tunduk dan letak balik. Subhanallah. Ternyata bukan selalu pun. Tapi dengan orang luar, subhanallah, kedermawanannya dahsyat. Kita jangan begitu. Sebab Nabi sebut khairukum li ahli. Kamu ni yang terbaik sebenarnya orang paling baik dengan family kamu. Wa ana khairun li ahli, kata Nabi, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap ahli keluarga aku. Menunjukkan Nabi nak bagi tahu, sebelum aku suruh kamu buat baik dengan family kamu, aku dah buat baik dah dengan family aku dulu. So hari ni jangan dahulukan orang. Dalam masa yang sama keluarga kita terbuang ataupun tersisih. Tapi ayat ni nak rujuk betapa ramai orang kepiah tak tinggal, jubah pakai sarung dahsyat, serban 7 hasta, tasbih sampai ke lutut, tapi kadang-kadang hubungan dengan manusia dia tak jaga. Berapa ramai hari ni anak-anak kecil begini, kalau masuk dalam masjid, orang-orang yang bajet suci ni, pacik-pacik yang bajet dia ni, Masya Allah, orang paling soleh dalam surau tersebut, kadang-kadang mukanya lebih garang daripada singa yang kelaparan. Betul tak? Saat dia lihat anak-anak kecil ni berlari-lari, dia duk nampak seolah-olah anak-anak ni seperti bahan ataupun sesuatu yang sangat mengganggu. Benar. Sebab tu Syekh Saleh bin Uthaymin rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, Alimu awladakumul adab qabla an tad'uhum ilal masajid. Kamu ajar anak-anak kamu dulu tentang adab, kemudian bawalah mereka ke masjid. Tapi isunya terkadang ada di antara kita tak sempat nak ajar kepada anak-anak kita disebabkan kita sibuk kerja dan semacamnya. Ternyata kita yang orang luar ni, walaupun dia bukan family dekat kita, sebagai orang tua kita lah ajar adabnya. Tarik kepala, cium, pegang tangan, iring dia bawa duduk sebelah salat sekali. Tapi kadang-kadang kita duk sangka mereka tu bebanan. Maka silap lah. Sebab Nabi SAW saat dia datangi dengan Hasan dan Husain, apa Nabi buat? Nabi rangkul dua-dua. Nabi sayang kepada cucu Nabi. Hatta dengan anak-anak kecil, Nabi pernah cium kepala seorang-seorang. So, poin besar dia saya nak patah balik dekat sini. Jaga hubungan dengan Allah wajib. Dalam masa yang sama Tuhan kata, untuk kamu tak hina, jaga juga hubungan dengan manusia. Dalam sebuah hadis Nabi kata, barang siapa tak berterima kasih dengan manusia, dia tidak berterima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan jaga, bukan maksud jangan jaga, bukan hanya semata-mata kita dengan Allah Taala, tapi dengan manusia kita langsung tak jaga, kesilapan besar. Itu yang kita kata salah satunya, macam kita pernah dengar lah satu rantaian video tu, ada syekh kata kis maskup. Apa benda kis maskup? Plastik yang bocor. Ciri-ciri plastik ni dia mampu menampung barang, menampung air. Tapi saat dia bocor, berguna lagi tak? Isi keluar, isi keluar, isi keluar. Kita duk sangka aku dengan Allah Ta'ala baik, aku dengan Allah Ta'ala baik. Tapi rupa-rupanya Tuhan kata kau tak baik lagi. Sebab tu dalam hidup ni, tak mau hina, jaga dua hubungan. Allah dan juga manusia, makhluk Allah Ta'ala. Sebagian orang dengan Allah Ta'ala bukan main jaga waktu salat, tapi dengan jiran, kadang-kadang dia ambil parking orang, kadang-kadang dia buang sampah kat tempat orang. Ini semua akhlak-akhlak yang tidak baik, yang menjatuhkan kita ke lembah kehinaan. Baik, patah balik.
kepada ayat ini. Tuhan kata lagi, untuk ahlul kitab waba'u bighadabin minallah, mereka senantiasa mendapat kemurkaan daripada Allah Taala, dan juga waduribat alaihimul maskanah, mereka ini ditimpakan kesengsaraan. Sebab tu kita tengok ramai orang bunuh diri. Kalau dia belajar Islam betul-betul, jarang kita tengok orang bunuh diri. Ada. Boleh jadi saya ada satu kenalan, dia bertemu dengan saya menangis terisak-isak. Dia kata, "Ustaz, abang saya ni orang Islam, Ustaz." Dia kata. Saya kata, "Alhamdulillah, syukur. Tapi Ustaz, dia ditimpa sengsara kerana penyakit kakinya yang begitu dahsyat sampai-sampai dia bunuh diri, Ustaz." "Kat mana abang saya, Ustaz? Syurga ke neraka?" Oh, saya kata ini urusan ghaib, saya tak tahu. Tapi kalau kita belajar hadis, Nabi kata orang bunuh diri terlalu besar kemurkaan Allah Ta'ala ke atasnya, sampai-sampai tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita nak bagi tahu, kadang-kadang kita ni cakap lah, dia bunuh diri teruknya, dia bunuh diri teruknya. Kita tak duduk dekat tempat dia. Sebab tu hari ni Tuhan bagi sihat, Tuhan bagi hidayah, boleh main kelas. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala. Minta benda ni. Sebab kita tak tahu hari-hari esok Tuhan palingkan hati kita, sini tak pergi tempat maksiat pula. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kenapa mereka senantiasa dimarahi oleh Allah Ta'ala ahlul kitab? Kenapa mereka senantiasa berada dalam kesengsaraan? Dzalika bi annahum, ini disebabkan kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka menderhakai, mendustai ayat-ayat Allah Ta'ala. Apa maksud ayat, Bang Zul? Bukan setakat ayat-ayat dalam Taurat dan Injil, tapi menidakkan mukjizat, menolak kebesaran Allah Ta'ala. Mereka tak mau terima, malah memperolok-olokkan. Ini yakfuruna bi ayatillah. Kemudian ciri ahlul kitab, dahulunya kalau nabi-nabi ni bawa kitab dan nabi-nabi ini menerangkan kepada mereka isi kandungan Alkitab, tak kena pula dengan nafsu mereka apa yang mereka kerjakan kepada nabi tersebut. Wa yaqtulunal anbiya, mereka akan bunuh para nabi ni bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar. So banyak nabi diancam bunuh, bukan setakat diancam, malah dikejar sungguh-sungguh untuk dibunuhnya. Disebabkan itulah mereka senantiasa berada dalam kemurkaan Allah dan juga kesengsaraan. Dan Tuhan sebut sekali lagi, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, ini disebabkan mereka derhaka kepada Allah dan mereka ini benar-benar melampaui batas. Dalam satu hadis Nabi SAW kata apa kepada kita? Sayatuna aqwamun ya'taduna fid du'a wat tuhur. Ni kita ni bukan cerita Bani Israel, ahlul kitab ni, tak. Nabi kata akan sampai satu zaman, akan sampai satu kaum yang mana mereka ni melampau-lampau dalam berdoa dan melampau-lampau dalam bab kesucian, bersuci. Kita pun begitu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada orang ni dia ambil wuduk lama sangat, takut-takut dia telah melampau-lampau dalam bersuci. Dulu ada isu yang mana tak boleh kongsi dobi dengan orang non-Muslim. Takut-takut pakaian dia ada jilatan anjing dan semacamnya. Maka ni semua ciri-ciri yang atadun, melampau-lampau. Islam tak tarik kita, tak ajar kita sampai cari sampai tara tu. Dan yang keduanya, ada orang yang doa dia melampau-lampau. Nabi kata ini pun antara urusan yang tak baik. Kita memang diminta, dianjurkan untuk berdoa pada Allah, tapi jangan melampau-lampau. Faham tak? Kita dah pernah cerita satu kisah sahabat Nabi SAW saat dia mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga." Sang bapa tersenyum. Tiba-tiba anaknya sambung, "Jadikanlah belah kanan ada istana putih, belah depan ada itu, belah ni ada ni." Macam-macam dia minta. Maka kata sang ayah tadi, mintalah dapat masuk syurga dulu. Dah dapat masuk nanti, nak minta apa? Mintalah. Kita pun begitu jugalah. Saat minta kepada Allah, doa yang terbaik adalah doa daripada siapa? Nabi SAW dan juga Al-Quran Al-Karim. Sebab tu Nabi suruh kita memperbanyakkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab dia cakup semua sekali. Dunia pun dapat kebaikan, akhirat pun dapat kebaikan, dan yang paling kita tak mau sekali dicampak masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Baik, insya-Allah perjumpaan akan datang kita akan sambung ayat 113 dan seterusnya. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ada semangat. Maksudnya balik rumah pun kena tambah lagi mengaji.
Jangan tunggu hari Selasa malam saja. Kena adakan jadual untuk kita selalu berkhalwat dengan Allah Ta'ala, baca firman Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita pandai baca Quran dan kita mampu untuk ajar orang lain pula, insya-Allah, supaya kita jadi manusia yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa azan? Silakan.